Lintas langsung dari Sabah membawakan perkembangan terkini banjir di Beaufort bersama Redun Robin untuk butirannya. Redun? Ya Nurul, kita mulakan dengan perkembangan banjir di daerah Beaufort. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS Dewan Selangor menurun kepada 46 keluarga. Membabitkan 134 penduduk berbanding 70 keluarga melibatkan 224 penduduk tengah hari tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, daripada jumlah itu seramai 65 dewasa dan 69 kanak-kanak. PPS Dewan Selangor dibuka sejak Jumaat lepas menempatkan penduduk terjejas banjir dari 5 buah kampung di Beaufort iaitu Kampung Suasa, Bangkalalak, Berumbai, Bakalau dan Kampung Lago. 36 kes gangguan seksual dilaporkan di Sabah tahun lepas dengan 90% kes melibatkan kaum wanita dan 4 kes membabitkan kanak-kanak. Jumlah itu menjadikan Sabah negeri ketiga tertinggi merekodkan kes gangguan seksual dalam negara selepas Selangor dan Kuala Lumpur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Datuk Seri Nancy Shukri menggesa semua pihak termasuk agensi kerajaan, sektor korporat, badan bukan kerajaan NGO dan seluruh masyarakat berganding bahu bagi meningkatkan kesedaran mengenai isu gangguan seksual yang perlu ditangani dengan serius. Supaya masyarakat tahu bahawa mereka tidak keseorangan. Kita ada akta itu sendiri. Dan kita mahu supaya masyarakat kita semakin hari semakin celik mengenai anti gangguan seksual ini. Supaya mereka, terutama sekali kanak-kanak, mereka menggunakan akta yang ada ini. Dan mereka juga berani untuk berkongsi dengan orang yang dipercayai mengenai gangguan seksual ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program Jerayawara Kasih KPWKM Advokasi Anti Gangguan Seksual di Kota Kinabalu. Program Jerayawara ini dilaksana bagi memberi pendedahan, pengetahuan serta menyebar luas pemakaian garis panduan dan notis anti gangguan seksual kepada masyarakat. 1,000 buah rumah di bawah program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT termasuk baik pulih rumah diperuntukkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW kepada Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS sebagai pelaksana bantuan itu. Projek PPRT itu merupakan sentuhan kasih kepada peneroka dan peserta yang tinggal di skim-skim rancangan LKTNS. Pengerusi LKTNS Dato' Abdul Ghani Yassin memaklumkan daripada jumlah itu 247 rumah PPRT dan baik pulih rumah telah dilaksanakan bagi wilayah pantai barat setakat ini meliputi Nabawan, Keningau, Tenom, Kota Marudu, Tongod, Ranau, Beaufort, Sepitang dan Papar. Setakat ini untuk pantai barat saja, untuk di wilayah pantai barat ini kita mendapat lebih 500 lebih PPRT ini. Dan yang telah kita tawarkan untuk dibina sudah berjumlah 247 lah. Ini termasuk yang bina baru dan juga baik pulih lah. Datuk Ghani yang juga adun Nabawan ditemui media selepas merasmikan Hari Muhibah Wilayah Barat LKTNS Sejahtera bersama komuniti di Nabawan. Sementara itu, penerima rumah PPRT di Nabawan amat berbesar hati dengan bantuan tersebut. Memang aku banyak berterima kasih. Sebelum ini memang rumah kami agak kecil lah. Sekarang kami selesa tinggal di rumah itu. Terima kasih Damuyon. Agak pangangai. Kait dengan nanian de Baleon saya. Terima kasih banyak interatuan sama sekali kerajaan. Saya terima kasih Damuyon. Oke, terima kasih atas pemimpin kami di sini membagi kami masuk rumah PPRT Jabat Ansel DB. Kami banyak terima kasih kepada Datuk yang membagi kami rumah PPRT.
Sempena majlis ini, LKTNS turut menyampaikan bantuan kewangan pelajar cemerlang ke IPTA dan IPTS bagi tahun 2022-2023, anugerah usahawan berjaya, bimbingan program Agri Perintis Hidroponik Pro Apps dari Sinua, Tuawon dan Nabawan, bantuan orang kurang upaya dan ibu tunggal melibatkan jumlah bantuan keseluruhan bernilai RM17,900 dengan 141 penerima. Turut disampaikan sumbangan dana daripada pejabat unit pemimpin pembangunan masyarakat Nabawan kepada pejabat daerah Nabawan untuk kegunaan kontijen daerah itu ke Kejohanan Sabah Games, SAGA. Aktiviti menderma darah wajar dijadikan salah satu budaya hidup sihat rakyat Malaysia. Ini kerana amalan menderma darah bukan sahaja mampu menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan transfusi darah, malah baik untuk kesihatan penderma. Perkara itu disuarakan beberapa penderma darah yang ditemui RTM sempena kempen derma darah yang dijalankan di ibu negeri. Ini kali ketiga. Actually memang salah satu life goal lah mau danuk derma darah. Sangat sangat baguslah kalau macam kalau banyak orang yang buat aktiviti macam ni. Lama sudah tidak sehat derma bang. Next week mau derma, lepas tu tatang haid kan tidak dapat loh. So ni hari datang boleh bantu orang loh. Waktu saya derma sudah saya share kasih kawan loh. Panggil derma, datang sini derma. Masuk ni 24 kali. Sekarang pertama kali, sekarang saya rasa still excited, dia masih sama lagi. Semangat mau derma tu memang masih adalah. Baik untuk kesihatan kita sebab kita punya body kena recycle darah lagi kan, baru kena produce darah baru. Jadi saya rasa memang baguslah. Penganjuran kejohanan merentas desa peringkat Majlis Sukan Sekolah Sabah MSSS yang diadakan di daerah Telupit berupaya memberi impak positif terhadap ekonomi masyarakat setempat. Menerusi kehadiran seramai 984 peserta, terdiri pelajar dan guru pengiring itu memberi pulangan pendapatan kepada pengusaha inap desa, hotel, restoran dan kedai di kawasan itu. Sudah tentu pertandingan ini sebagai platform untuk menilai potensi atlet untuk dipilih mewakili Majlis Sukan Sekolah Negeri Sabah ke peringkat kebangsaan. Sudah tentu memberi impak yang positif kepada ekonomi dari Telupit juga, pertambahan daripada pendapatan mereka, pengusaha-pengusaha penginapan, hotel, homestay dan juga mereka juga akan berbelanja. Pengarah daerah Telupit Celestine G. Tony ditemui RTM dalam kejohanan tersebut di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Telupit. Kejohanan merentas desa itu membabitkan dua kategori iaitu sekolah menengah 18 tahun ke bawah lelaki dan perempuan 8 km serta 15 tahun ke bawah lelaki dan perempuan 6 km dan kategori sekolah rendah lelaki dan perempuan 6 km. Kejohanan Sukan Prison Interstate Futsal Majlis Sukan Jabatan Penjara platform terbaik mencungkil bakat pegawai dan kaki tangan dalam aktiviti sukan tersebut. Ia juga medan memilih pemain untuk mewakili jabatan ke peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa selain wadah perpaduan dalam kalangan anggota Jabatan Penjara seluruh negara. Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Pengurusan Abdul Kadir Rais berucap merasmikan majlis penutupan kejohanan sukan tersebut di Penjara Pusat Kota Kinabalu. Kejohanan selama 3 hari ini disertai 13 pasukan futsal lelaki dan 7 pasukan futsal wanita. Bagi kategori futsal lelaki, pasukan futsal Selangor muncul Johan, tempat kedua pasukan futsal Sabah dan tempat ketiga pasukan futsal lelaki Pahang dan Johor. Kategori futsal wanita pula menyaksikan pasukan futsal Kelantan sebagai juara, naib Johan pasukan futsal Pahang, manakala tempat ketiga pasukan futsal wanita Selangor dan Sabah. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu dan untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama dengan Nurul Zamri di Angkasa Puri. Nurul. Nadine Robin, terima kasih atas perincahan dari Sabah itu.